Pada hari Jumaat depan 22 Julai merupakan sambutan Hari Sarawak Cuti Umum buat negeri Sarawak dan merupakan tarikh yang diisytiharkan sebagai mengenang ataupun melihat memperingati bahawa Sarawak berkerajaan sendiri pada satu ketika dahulu. Dan apakah program yang dirangka pada tahun ini dan bagaimana kita memahami aspirasi di sebalik pengumuman Hari Sarawak yang dianjurkan ataupun yang telah dilakukan sejak beberapa tahun lepas. Nuzuluddin Abdul Razak, Wakil Astro Awani Sarawak bersama dengan saya pada ketika ini. Nuzul, kalau dapat dikongsikan dari tepian Sungai Sarawak itu, apa program-program yang disusun atur untuk Hari Sarawak 22 Julai ini dan juga bagi rakyat Sarawak? Adakah ini satu perkara yang ditunggu dan juga apa pengisiannya dan juga penerapan pemahaman terhadap sejarah dan sebagainya, Nuzul? Baiklah Zul, terima kasih. Menjelang Hari Sarawak yang akan disambut pada 22 Julai 2022, selepas 2 tahun pandemik melanda negara, khasnya di Sarawak ini, sambutan Hari Sarawak diadakan secara virtual di Dewan Undangan Negeri 2 tahun. Dan kali ini secara fizikal dapat diadakan secara langsung di Dewan Tertutup Sibu pada 22 Julai kelak dan akan disiarkan di kaca televisyen dan juga platform Facebook Unit Komunikasi Awam Sarawak. Dan kita fokus kepada bagaimana sambutan Hari Sarawak ini memberi cukup makna yang besar kepada rakyat Sarawak 2.8 juta keseluruhannya. Dan apakah signifikan tarikh ini kepada kemerdekaan dan juga penubuhan kerajaan tersendiri Sarawak. Dan ini kita akan lihat bagaimana sambutan Hari Sarawak akan diraikan oleh rakyat khasnya di Sibu pada 22 Julai kelak dan jangka pelbagai aktiviti akan diadakan di seluruh negeri Sarawak kerana setiap kali Hari Sarawak disambut, setiap bahagian di 82 daerah di Dewan Undangan Negeri akan meraikan Hari Sarawak dengan aktiviti-aktiviti tertentu dan fokus kepada pengamatan dan juga bagaimana menghayati semangat 22 Julai ini. Ini adalah sebenarnya tarikh permulaan kepada kerajaan sendiri Sarawak dan membentuk kepada kerajaan hari ini bagaimana Sarawak dan Sabah bersatu dalam Persekutuan Tanah Melayu dan membentuk Malaysia pada tahun 1963. Ini juga adalah atas dasar semangat Perjanjian Malaysia 1963 seperti mana yang kita tahu pada hari ini kerajaan Sarawak dan Sabah bersama-sama memperjuangkan kembali hak mereka melalui perjanjian dan juga kandungan dalam IJC. Apapun bagi rakyat Sarawak termasuk saya, walaupun saya lahir pada tahun 1995, tetapi semangat Hari Sarawak itu tetap dirasai oleh segenap aspek masyarakat dan etnik di bumi Kenyalang ini. Dan kita fokus kepada apa yang sebenarnya yang akan berlaku pada 22 Julai di Stadium Tertutup Sibu. Ada pelbagai aktiviti antaranya melibatkan persembahan khas teater musikal yang menayangkan pengalaman berdasarkan kisah-kisah sebenar menuju kemerdekaan di Sarawak dan juga mesej kemanusiaan, kecintaan dan kemohonan menerusi lagu Sarawak 2022 bertemakan Dirgahayu Sarawak selain menayangkan video khas Hari Sarawak 2022 Sarawak Makmur. Dan pastinya tumpuan akan diberikan kepada amanat yang akan disampaikan oleh Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang akan mengandungi beberapa kesan-kesan dan juga aspirasi-aspirasi kepada rakyat Sarawak. Antara fokus utama adalah bagaimana untuk membentuk perpaduan dan juga memajukan kerajaan dan juga Sarawak secara keseluruhan dari pelbagai sudut ekonomi dan sosial, Zul. Lengkap sekali perkongsian cerita daripada Nuzul. Saya nak tanya soalan pun tapi saya rasa dah cukup Nuzul memberikan informasi yang sepatutnya. 22 Julai itu yang akan disambut di Hari Sarawak nanti dan juga Nuzul memberikan perkembangan dan juga apa pengisiannya langsung dari tebingan Sungai Kuching di Kuching Waterfront itu. Terima kasih Nuzul. Saya ingin juga bersama dengan Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, penganalisis politik. Saya ingin tanyakan soalan kepada Dr. Awang Azman. Bagaimana kita melihat aspirasi yang dibawakan ataupun inisiatif yang dibawakan oleh Allahyarham Tan Sri Adnan Satim satu ketika dahulu untuk mengisytiharkan 22 Julai ini sebagai cuti umum dan juga Hari Sarawak, ianya benar-benar dihayati oleh rakyat di bumi Kenyalang itu selepas beberapa tahun. Dan juga bagaimana kita memahami erti sebenar penganjuran dan juga matlamatnya Hari Sarawak ini, Dr. Awang Azman, kalau kita dapat fahami. Okey, kalau kita lihat dalam konteks 22 Julai merupakan Hari Sarawak sebab ia merupakan hari ke arah berkerajaan sendiri, iaitu pembentukan kabinet pertama berlaku dan juga saya kira persidangan pertama juga berlaku. Di situ juga ialah ke arah Sarawak menjadi sebuah kerajaan yang merdeka kemudiannya, dan apabila mereka kemudiannya sama-sama membentuk Malaysia dan juga mendapat kemerdekaan. Jadi situasi inilah yang memberikan
sentimen kepada rakyat Sarawak bahawa 22 Julai itu perlu diraikan. Kerana sebelum ini pada mulanya tidak pernah ada pembentukan kabinet sendiri yang daripada anak-anak tempatan. Saya kira apabila arwah Tan Sri Adnan Satem telah mewujudkan Hari Sarawak, ini membangkitkan politik etnonasionalisme. Politik etnonasionalisme ini ialah semangat kecintaan kepada negeri Sarawak itu menjadi lebih kuat dan menggunakan 22 Julai itu menjadi titik ataupun bibit penting kepada sejarah negeri Sarawak dan memberikan impak kepada Sarawak ini berbeza dengan negeri-negeri yang lain di dalam konteks Malaysia. Dr. Awang Azman, bagaimana kita fahami juga bahawa sepanjang 5 tahun kebelakangan ini, baik daripada segi politik dan juga daripada segi pentadbiran negeri dan juga tuntutan hubungan antara Petrajaya dan juga Putrajaya itu, bagaimana adanya perubahan itu, dan ini signifikan kalau kita bincangkan dalam roh pembentukan Sarawak dan juga Hari Sarawak itu sendiri pada pandangan Dr. Awang Azman? Saya kira tawar-menawar politik telah berlaku. Rundingan antara Putrajaya dengan Petrajaya itu telah berjaya dilaksanakan secara diplomasi. Kalau kita melihat, terdapat beberapa tuntutan Sarawak telah diselesaikan daripada rundingan di antara Sarawak dengan Petronas melalui perjanjian penyelesaian komersial ataupun penjelasan hak Sarawak untuk mengenakan cukai jualan kontras produk petroleum. Jadi, ini memberikan impak penting kepada Sarawak apabila Sarawak mendapat cukai SST yang saya kira hampir 3 bilion dan hasil daripada peruntukan 3 bilion itu digunakan untuk memberikan limpahan pembangunan kepada Sarawak dalam pelbagai aspek. Di segi pendidikannya, di segi sosialnya dan segi ekonomi dan sebagainya. Saya kira dalam tempoh 5 tahun kebelakang ini terdapat beberapa kejayaan lain, termasuklah penjelasan hak Sarawak untuk mengawal selia pengagihan gas di Sarawak dan juga pindaan kepada perkara 1, perkara 190, perkara 2, perkara 161A yang saya kira membawa pelbagai kepada Pelbagai Persekutuan yang telah berkuasa pada 11 Februari tahun ini. Jadi kita lihat ini bukanlah penamat kepada rundingan ataupun tuntutan di Sarawak sesuai dengan sentimen hak Sarawak, penjajahan Malaysia dan sebagainya, kerana pada masa kini saya dipahamkan juga kan Sarawak telah mengukarkan cadangan pindaan senarai perundangan di dalam jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan, khususnya memindahkan perkara pelancongan daripada senarai persekutuan kepada senarai bersama. Ini memberikan lagi ruang untuk Sarawak berkembang dan juga memastikan pelbagai kelebihan yang ada Sarawak dapat diterokai dengan sebenarnya. Doktor, saya ada 1 minit saja lebih kurang. Tapi ini jugalah hari untuk meningkatkan dan juga menyemarakkan semangat kekitaan di kalangan rakyat Sarawak. Sejauh mana aspirasi dan juga sejauh manakah nilai sejarah itu difahami oleh rakyat secara keseluruhannya mengenai 22 Julai ini, dan juga pada pandangan doktor, bagaimana apa yang kita boleh lakukan lagi dalam 1 minit ini? Okey. Saya kira pendidikan literasi politik melalui Hari Sarawak itu perlu diberikan literasi secara meluas kepada rakyat Sarawak. Sebab ada yang masih menganggap bahawa 22 Julai ialah Hari Kemerdekaan Sarawak. Sebenarnya bukan Hari Kemerdekaan Negeri Sarawak, tapi lebih kepada hari ke arah berkerajaan sendiri. Yang ini perlulah digerakkan, pengetahuan tersebut disebarkan melalui forum, wacana, melalui media massa termasuk melalui Astro untuk membezakan antara hari berkerajaan sendiri dengan hari kemerdekaan itu. Perkara ini penting untuk memastikan tafsiran terhadap sejarah konteks negeri Sarawak itu tidak tersasar dan tidak berlaku berlebihan pula etnosentrik kalangan rakyat negeri Sarawak. Okey, Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, terima kasih kerana sudi bersama kami dalam fokus minggu depan. Itu dia Hari Sarawak pada 22 Julai, tapi bermula esok. Sidang Parlimen bakal bermula semula dan kami akan bawakan laporan komprehensif dan juga isu-isu lain, cerita mengenai penjimatan kerajaan, cerita mengenai kos sara hidup dan sebagainya masih lagi menjadi tumpuan kepada kami dalam pemberitaan kami sepanjang minggu depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi nanti.